Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak tahun 6, terutama sekali anak-anak tahun 6 proaktif. Baiklah, hari ini bersama dengan Cikgu Intan, kita akan belajar lebih lanjut tentang tajuk dalam unit 12 iaitu mesin, dan hari ini Cikgu nak terangkan tentang mesin kompleks. Apa yang akan kamu pelajari hari ini? Yang pertama, kamu akan dapat mengenal pasti mesin ringkas yang terdapat dalam mesin kompleks. Kemudian yang kedua, kamu dapat menyatakan mesin kompleks terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Dan yang ketiga, kamu juga akan dapat menjana idea kepentingan penciptaan mesin yang lestari. Jadi dah sedia ke belum anak-anak? Jom kita teruskan. Mesin kompleks. Apa itu mesin kompleks? Sebagaimana yang telah pun kamu ketahui, mesin kompleks ialah suatu alat yang terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Jadi kalau sebelum ini kamu telah pun belajar tentang mesin ringkas. Kalau mesin ringkas ada satu saja kan? Tapi kalau mesin kompleks ini, ia merupakan alatan yang terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Kalau alat itu mempunyai dua mesin ringkas, juga boleh dikenali sebagai mesin kompleks. Faham? Jadi, mari kita kenali beberapa contoh mesin kompleks. Yang pertama ialah gunting. Gunting pun mesin kompleks. Nampak macam ringkas saja kan ciptaan gunting ni. Tapi sebenarnya betul ya, gunting memang merupakan mesin kompleks. Kenapa gunting jadi mesin kompleks? Kerana gunting terdiri daripada beberapa mesin ringkas. Jadi ingat balik maksud mesin kompleks yang cikgu sebutkan tadi. Mesin kompleks ialah alat yang terdiri daripada lebih daripada satu mesin ringkas. Jadi jom kita lihat apakah mesin ringkas yang terdapat pada gunting. Okey, yang pertama, gunting mempunyai baji. Kat mana bajinya? Di sini. Ini ialah baji. Ingat lagi, baji sesuatu yang dapat memotong ataupun memisahkan sesuatu yang tajam secara ringkasnya. Baik. Jadi di sini ialah baji. Okey, kemudian kita tahu gunting juga mempunyai skru. Kat mana pula skru dia ni? Okey, ini merupakan skru bagi gunting. Kalau tak ada skru ini, macam mana gunting ni nak berfungsi? Okey, dan alat yang ketiga, mesin ringkas yang ketiga ialah tuas. Kenapa cikgu kata ada tuas pula? Okey, cuba kamu lihat aplikasi tuas dalam gunting, di mana di tengah ini adalah bertindak sebagai fulcrum. Okey, di bahagian pemegang ini sebenarnya ialah kita punya daya, dan juga objek yang digunting ialah kita punya beban. Jadi beban berada di hadapan. Jadi sebab itulah gunting yang simple macam tu pun kita kategorikan sebagai mesin kompleks kerana ia ada 3 jenis mesin ringkas di dalam gunting. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua iaitu pengasah pensel mechanical. Okey, kalau pengasah pensel mechanical ni sangat memudahkan kerja kita, betul tak? Okey, jadi apa mesin ringkas yang terdapat dalam pengasah pensel mechanical ini? Iaitu baji, skru, roda dan gandar. Kamu kenal tak yang mana satu baji? Kat mana ada baji dalam pengasah pensel ni? Mestilah ada baji. Kalau tak ada baji, macam mana nak tajamkan pensel kamu? Jadi baji tu berada di dalam pengasah pensel ini. Okey, kemudian kita ada skru.
mesti ada skru. Kalau tak ada skru, macam mana pengasah pensel ini nak bersambung antara satu sama lain? Dan roda dan gandar. Yang mana menunjukkan aplikasi roda dan gandar? Okey, pemegang ini yang kamu putar ini berfungsi sebagai roda, dan kalau kamu lihat pengasah pensel mechanical, semua orang biasa kan menggunakan pengasah pensel jenis ini. Jadi kat dalam ni ada sebatang rod yang disambungkan. Jadi itu adalah prinsip roda dan gandar. Okay, dan yang ketiga, contoh yang ketiga ialah jangka lukis. Kamu mesti selalu gunakan jangka lukis ni, terutama nak membuat bulatan. Jadi apa mesin ringkas yang terdapat dalam jangka lukis? Yang pertama ialah baji. Baji lagi ialah ada yang tajam ini. Maksudnya bajilah tu kan. Okey, kemudian ada skru. Di mana skru? Nampak tak skrunya? Okey, dan yang ketiga ada juga prinsip tuas. Mestilah ada prinsip tuas di mana di tengah-tengah ini sebagai fulcrum, dan kemudian daya adalah tangan kamu dan bebannya adalah pensel yang kamu putarkan itu. Jadi itu adalah prinsip tuas dalam jangka lukis. Agak-agaknya boleh tak kamu kenal pasti mesin kompleks, apa mesin kompleks lain dan apa mesin ringkas yang terdapat dalam mesin kompleks. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada penciptaan mesin yang lestari. Apa itu mesin yang lestari? Mesin yang lestari ialah mesin yang tahan lama, tidak mudah rosak, menguntungkan, tidak memberi kesan buruk kepada alam sekitar, mudah dan selamat digunakan. Jadi itulah dia mesin yang lestari. Jadi kalau mesin itu ada sifat-sifat yang cikgu sebutkan tadi ini, bermaksud mesin itu adalah mesin yang lestari. Jadi bagaimanakah mesin sebenarnya membantu kerja manusia? Okey, cuba kita lihat beberapa contoh yang cikgu paparkan ini. Okey, yang pertama ialah contohnya lori yang mampu mengangkut barang yang banyak. Jadi lori yang besar macam ni, dia boleh membantu membawa barang dalam kuantiti yang banyak dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, jadi kamu bayangkan kalau dulu tak ada ciptaan lori ni, macam mana agaknya kita nak mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lain? Tentu susah kan? Okey, dan perlukan banyak masa untuk mengangkut banyak barang. Baiklah. Dengan adanya penciptaan lori sebegini, jadi dapatlah membantu membawa barang dalam kuantiti yang banyak dari satu tempat ke satu tempat lain dengan masa yang lebih singkat. Jadi lebih mudah kerja kita. Okey, yang kedua, contoh yang kedua ialah crane. Crane ni dapat membantu membina bangunan yang tinggi dengan mudah dan cepat. Kalau masa zaman dahulu tak ada ciptaan crane ini, jadi tenaga manusia banyak digunakan untuk membina bangunan yang tinggi dan sudah pastilah memerlukan masa yang lebih lama. Jadi sekarang pembinaan bangunan sekarang ni pun kita rasa dah cukup lama. Bayangkan zaman dahulu tak ada kemudahan crane seperti ini. Tentulah makan masa yang lebih lama kan? Baiklah, seterusnya penciptaan handphone ataupun telefon bimbit dan juga komputer atau laptop dapat membantu manusia berhubung dengan pantas dan mudah. Seperti keadaan kita sekarang ni lah. Kerana pandemik, kita terpaksa belajar daripada rumah. Kalau kamu bayangkanlah, tak ada penciptaan laptop ataupun telefon bimbit ini, bagaimana agaknya kita nak menjalankan PDPR di rumah? Tentulah kamu akan lebih ketinggalan lagi, betul tak? Okey, jadi dengan adanya ciptaan telefon bimbit dan juga komputer, manusia dapat berhubung antara satu sama lain dengan lebih pantas dan mudah. Ciptaan yang seterusnya ialah
seperti mesin basuh, blender dan juga kamu tahu tak apa ni? Ini ialah sejenis alatan yang paling moden dalam dunia masakan. Yang ini dipanggil Thermomix. Kalau kamu tak tahu, cikgu beritahu kamu. Thermomix ini kegunaannya adalah untuk memasak. Selain masak, dia boleh potong bawang. Kamu tinggal campak aja apa-apa bahan dalam mesin Thermomix ini dan tekan butang ikut resepi apa yang kamu nak. Sekejap lagi makanan dah terhidang. Tak perlu lagi bersusah payah di dapur lama-lama. Menarik kan Thermomix ni? Ini idaman ibu-ibu sekarang ni. Jadi dengan penciptaan mesin ini dapat menjadikan kerja-kerja rumah seperti membasuh dan memasak lebih mudah dan cepat. Kalau tak ada mesin basuh zaman dahulu, manusia membasuh baju menggunakan tangan. Sudah pastilah lebih sukar dan lambat kerjanya. Jadi dengan adanya mesin basuh, kerja mencuci baju dapat dibuat dengan cepat. Begitu juga dengan pelbagai alatan untuk memasak. Kalau dulu tak ada blender, tak ada mesin pengisar, orang dulu nak giling lada terpaksa menggunakan batu giling. Tentulah sukar kan, dah ambil masa. Dulu nak memasak pun sangat susah. Tapi dengan adanya ciptaan teknologi terkini, kerja-kerja memasak ini dapat dijalankan dengan lebih mudah dan cepat. Baiklah anak-anak, kamu telah pun habis belajar untuk sesi hari ini. Jadi sebagai tugasan untuk hari ini, kamu perlu lengkapkan lembaran kerja yang diberi dalam Padlet dan kemudian muat naik tugasan yang telah siap dalam Padlet 6 Proaktif pada hari ini juga kalau kamu nak dapatkan point reward. Kalau siapa yang muat naik besok tak dapatlah point reward, tapi kena muat naik juga tau. Itu sahaja hari ini. Terima kasih kerana menyertai kelas pada hari ini. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye.